Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal ahsa ala tamassuki bi kitabillah. Alhamdulillah wa awajillah wa qurbihi wa sawabihi qurbi wa sawabihi subhanahu ya wahabu ya anta maksudi wa ridhaka matlub ya atini mahabbataka wa ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durus Samin, sehinggalah perkataan dia, wallahu subhanahu wa ta'ala fauqa ma'rifatil arifina wa a'la min wasfil wasifina wa la yuhituna bihi ilma. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas, lebih mengatasi tok sapa oleh pengetahuan orang yang arifin, dan terlebih tinggi daripada diperi oleh orang yang memberi ke. Peri ni maknanya menyipak ke, mencerita ke, perihal. Cu cerita gak perihal. Peri ni cerita hal-hal keadaan orang, cerita hal, perihal. Minat benar perihal orang. Perihal, cerita hal keadaan orang. Peri ni wasfu, menyifatkan, dan tiada dapat diliputi dengan dia pengetahuan. Pengetahuan pun tidak dapat mencapai kehebatan Allah. Maka kita beriktikad juga, sekalipun orang arifin, orang-orang mutakallimin dengan ilmunya, orang-orang arifin dengan perasaannya dan zuk dan fananya, sekalipun tinggi martabat mereka, tetapi tidak sampai kepada hakikatnya. Tidak ada sesiapa yang dapat memahami hakikat Allah Ta'ala. Maka ahlul arifin, orang-orang arif billah, hok rasa dengan perasaan pun tidak sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Maka orang yang menyipak ke Tuhan, orang menceritakan mengenai Tuhan, sama ada cerita itu melalui ilmu ataupun pengalaman ataupun rasa, semua itu tidak sampai kepada hakikat yang sebenarnya pun. Kerana apa? Kerana Tuhan tidak dapat dikuasai dengan ilmu. Ilmu dengan rasa, ilmu dengan pengetahuan pun tidak dapat mengatasi, tidak sampai kepada hakikat kunhu zat, dia panggil. Hakikat sebenar Tuhan boleh faham? Tidak boleh faham. Nabi pun kata, aku sendiri pun tak kenal Tuhan. Ma araftu rabbi, aku sendiri pun tak kenal Tuhan. Haqqa ma'rifati, hakikat sebenar aku sendiri pun tak kenal.
Hakikat sebenar pun aku pun tak tahu. Aku sendiri pun tak kenal Tuhan dengan sehakikat-hakikatnya. Maka kalau orang kata hamba kenal betul-betul Tuhan, salah. Tak ada orang boleh kuasai kerana ilmu makhluk. Sama ada ilmu secara zub ataupun ilmu secara pengetahuan, tidak boleh menguasai yang qadim, yang dulu. Maka Nabi Muhammad lah yang paling mengenali Tuhan. Dia pun kata aku pun tak kenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Toleh payah nak kenal Tuhan. Siapa dia boleh faham Tuhan kecuali Tuhan sahaja. Kalau ada benda lain boleh menguasai Tuhan, dapat kenal Tuhan dengan sebenarnya, Tuhan dapat dikuasai lagi. Kita sendiri pun mak ayah kita, sekalipun kita tengok video, kita tengok cerita, kita dengar cerita abang-abang kita dengar cerita pokok darah kita mengenai ayah kita, mengenai mak kita, pengetahuan kita tak siapa. Kita pernah bersama dengan dia berapa tahun tak siapa kepada hakikat ayah kita kenal diri dia sendiri. Tak siapa kepada hakikat supaya ayah kita kenal diri dia sendiri. Kita kenal lama duduk dengan ayah kita, duduk dengan dia lama 50 tahun dia sempat duduk dengan ayah kita. Tetapi supaya kita kenal dia dengan dia kenal diri dia sendiri, jauh. Maka Tuhan Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka, maha sucimu ya Allah, aku nak pujimu tak reti, tak tahu, takut tak kena. Mula anta, mula ya Allah, kama asnaita 'ala nafsik. Mu hak mu pujimu, hak tu hak sebenarnya. Kok aku puji ni, takut aku puji dengan jahil bukan puji, jadi keji pula. Kerana pujian itu menurut ilmu pengetahuan. Kadang-kadang pujian itu jadi keji pula. Kerana contohnya, okey gini. Kita mutu comel, yang ni. Kita sobek mutu comel. Kita pun panggil orang gila. Panggil orang tak tahu putu kayu, mari kata, lagu mana mutu hamba? Tahu nampak biasa. Mutu nampak comel tapi lagu tu. Sekadar ilmu dia. Maka puji dia, kalau dia puji pun, puji orang gila mutu hamba, gamuk. Cari gak pakar-pakar, hok pandai sikit mengenai mutu. Kalau dia puji, baru betul-betul puji mutu hamba. Ni orang jahil, mari nak nilai mutu hamba. Mari nak nilai, nak kaji, nak faham mutu hamba. Orang jahil tahu gapo. Lepas tu kita ni ada ilmu banyak ke tak? Supaya orang jahil puji satu benda, keji. Puji daripada orang jahil itu keji. Orang tak erti nilai kerih. Panggil siapa dia tak tahu, bodoh main mana. Comelnya kerih ni. Bodoh puji. Lepas kita tengok, bodoh puji tak jadi apa. Tetapi kalau orang pakar sungguh mari, jadi gue ni. Ni baru puji. Budak-budak jadi gapo? Ni kita nak royak. Tak sedok royak lah kita duk puji Tuhannya. Lepas tu siapa dia duk puji Tuhan? Tuhan hak moleknya reti gapo dia hak pujinya. Kita kadang-kadang puji hak tak khusyuk, tak sedok kira. Hak reti pun banyak hak tak puji. Sebab tu kata Nabi kata anta kama asnaita ala nafsik. Mu ya Allah. Hak mu puji ya Allah tu benarnya. Subhanaka la nuhsi sanaan. Aku tak boleh nak pujimu ya Allah. Mu supah mu puji tu lah. Kata aku nak buat mana tak tahu kalau aku puji ke Allah lah. Nampak takut jadi keji dah pula. Tetapi jikalau nyata ia bagi hati orang yang arif. Tengok. Nescaya terbakar bagai yang sampai penglihatan matanya. Tengok. Kitab ni kitab tasawuf. Kok kitab tauhid ni. Kata nak ngaji tauhid tiba-tiba nyoba ikut tasawuf. Pok ni sodoh lah. Kata nak ngaji sifat 20.
Tak sebut-sebut sifat 20 ni. Bila nak start mengaji sifat 20? Muka surat berapa? Nyawi parok-parok pula tu. Ilmu lagu ni. Maka orang lah ni tak si belajar, tak si memahami ilmu orang-orang dulu. Belajarlah. Biarlah lepas-lepas ni kita belajar tu. Belakang ni, belajar hak ni dulu. Katanya Syekh Daud kata, jikalau nyata ia Allah bagi hati ni, bukan bagi zat, bagi luar, bagi zahir, bagi hati saja. Kalau Tuhan nyata di dalam hati orang arif, nescaya terbakar barang yang sampai penglihatan mata. Terbakar habis. Apa terbakar? Tuhan ni sebenarnya dia sayang kita. Sebab tu kita Tuhan hijab tu. Sebab apa kita tak nampak Tuhan? Duk nampak makhluk, duk nampak kau. Kalau nampak dia sengoti-sengoti, terbakarlah kita. Sama ada terbakar zahir, hancur lebu. Sebagaimana cerita Nabi Allah Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Hak tu cerita Tuhan nak tunjuk kata apa kita jadi terhijab dengan Tuhan, tak lain tidak bukan hijab itu adalah rahmat kasih sayang Tuhan. Jangan minta Tuhan buka hijab ni. Cari bahaya, cari nahah, cari binasa. Tuhan supaya cahaya matahari lah. Bapa Tuhan buat lapis ozon, lapis atmosfera, lapis-lapis. Ya tak boleh cahaya matahari ni mari direct ke muka, punuh makhluk ni. Tak puas hati, jadi kelabu cahaya matahari yang nak tengok hak sengoti. Kita lagi ya. Lagu mana? Sedap kau tidur. Jadi hijab sebenarnya adalah rahmat Tuhan. Kata Himay Haddad kata, hijab ini adalah rahmat. Kita tak lupa kepada Tuhan ni, kita terhijab dengan makhluk ni, rahmat. Kita tak kenal Tuhan ni, rahmat. Kalau kita kenal, kalau terbuka hijab, hancur dah kita. Berarti hijab ni sebenar juga rahmat kasih sayang Tuhan. Kalau Tuhan tak sayang kita, agak hancur lebulah kita. Terlalu dekat juga binasa, terlalu jauh juga binasa. Dekat sangat pun bahaya juga. Jauh sangat bahaya juga. Kena ambil tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Jangan pergi dekat sangat. Jangan pergi jauh sangat. Supaya api, supaya cahaya juga nak dekat, pecah putih mata. Nak duduk jauh, tak nampak putih mata. Jauh juga jadi kena duduk dengan sedar-sedar, padai-padai. Jangan minta dekat sangat. Kerana apa? Kerana ada dalam hadis kata, kalulah Tuhan tajalli bagi makhluk ni, akan terbakarlah bumi dan seisinya sejauh mata memandang. Cerita seperti firman Allah Ta'ala, dia kata, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tak kala tajalli Tuhannya bagi bukit. Ni orang tasawuf, kena pandai, kena beradab dengan Tuhan, jangan minta melampau-lampau. Minta sekadar. Kita dengan Tuhan ni, Tuhan hijab kita, tak siwi nampak dia. Tuhan hijab kita bukan Tuhan hijab dia dah. Dia tak ada benda boleh hijab. Maka pertama Tuhan lapis dengan cahaya, 70,000 lapis. Lapis pula dengan gelap. Gelap 70,000 lapis gelap. 70,000 lapis cahaya pula. Ni nak lawan. Pada malam tu seorang makhluk nama dia Nabi Musa. Kerana terlalu asyik dan rindu kepada Tuhan, nak minta tengok Tuhan. Ya Rabbi. Tuhan kata tak apa, aku selok hijab tu saja. Kok 70,000 cahaya, 70,000 gelap, 70 gini, aku selok tu sikit ya. Tak nampak pun aku pun. Aku selok munu nak tengok sangat. Maka dalam tafsir Ibn Katsir kata sekadar ruah jari ni saja. Maka hancur lebu dah.
Hancur lebuh dah bukit, tidak dapat menanggung cahaya baru bukan Tuhan. Ha ni ayat Quran. Dalil mana kata kalau Tuhan buka hijab hancur lebuh ni? Maka tak kala tajallilah Tuhan bagi bukit. Apa maksud tajalli? Nyata. Nyata senyata-nyatanya tajalli dipanggil. Jila ai bimakna fahima. Jelah jilat molek. Oh jiloh. Bukan jiloh ni ajiloh. Lubuk tapuh dok jiloh ni bagi orang petani panggil jelah. Latah. Oh jiloh molek. Jiloh ni jelah molek. Tajalli jiloh tajalla tajalli jiloh. Nah. Apabila jelahlah Tuhan bagi bukit, jadilah bukit itu hancur. Katanya Baba Mik siapa dia beriktikad, apabila Tuhan tajalli maka bukit tu sendiri hancur. Kafir selalu demo. Lagu mana? Apabila Tuhan tajalli, Tuhan buat bukit tu hancur. Bukan kata bukit tu jadi perut terkejut sendiri dia hancur diri. Kafir selalu kecek lagu ni. Tuhan jo peracur juga. Oh tengok halus dia. Kita apabila tajalli maka bukit tu pun hancur. Bukit tu sendiri hancur. Kafirlah demo kecek lagu ni. Siapa dia boleh bergerak, boleh hancur, boleh satu, boleh kemah, boleh gapo kecuali Tuhan belaka. Maka hancurlah bukit tu. Nampak perbuatan bukit tetapi sebenarnya Tuhan jo peracur. Dan gugurlah Musa. Kharra Musa. Kharra ni maknanya bersembah, jatuh bersembah Nabi Musa dan pengsanglah pese soiko. Soiko ni kita panggil selok kero. Soiko bukan selok kero. Soiko selok. Satu benda terkejut besar siapa selok. Nah, maka pese Nabi Musa kerana tengok benda yang sangat dahsyat. Tengok tu hedok pun. Lepas tu terkejut di netuk bukit tu saja baru. Nah. Tapi Allah Taala beri juga dia dapat dengar suara. Tuan tak boleh tengok lagi. Nabi Muhammad tak minta tapi Tuhan panggil sendiri. Boleh tengok Tuhan, boleh dengar suara. Habis cerita lah kita. Nabi Musa minta tak boleh. Nabi Muhammad tak minta boleh berlaku. Bukan kata Nabi Musa tak hebat. Semua nabi-nabi hebat berlaku di atas kepala kita. Jangan dok kata Nabi Musa tak ganah, mustara mana. Musyih tarikat, muwali kutub, pas dia siapa dia? Dia nabi. Mu kata mu bisa, mu lebih faham arif billah daripada nabi-nabi. Mu ingat Nabi Musa tu cak ayel. No. Nabi-nabi semua di atas kepala kita berlaku. Tapi Nabi kita tu ganah lagi. Ada seorang tu dia mengarang mengenai kelebihan Nabi Muhammad berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Kerana dia tak dibenarkan cetuk. Apa? Dia kata menjatuhkan Nabi-Nabi lain. Ya, bukan maksud dia nak menjatuhkan Nabi-Nabi lain. Semua Nabi-Nabi tu hebat berlaku. Tetapi Nabi kita lebih hebat. Tapi dia nak, tak orang tak kenal kau guna. Biasa ada. Standard KL. Dia orang tak suka. Dia awak alasan saya tak benar ke awak cetak buku ni. Kerana buku ni nampak macam nak menjatuhkan Nabi-Nabi lain. Nak hina Nabi-Nabi lain. Macam Nabi Muhammad saja. La ilaha illallah. Apa lagu tu? Bukan maksud gitu. Kenapa lah? La nufarriku baina ahadin min rusulih. Kami tidak membezakan di antara rasul-rasul. Kayak Quran. Kayak gitu. Kayak kata mana? Boleh kita bezakan nabi-nabi dengan rasul-rasul. Supa belaka. Baca ayat Quran. Ayat Quran lain kata, kami lebih ke nabi orang lain sebahagiannya daripada sebahagiannya. Kami lebih ke seorang nabi berbanding dengan nabi-nabi lain. Nabi ni ada kelebihan dia. Pas Nabi tu sendiri banding ke nabi-nabi. Tak apa. Hak penting jangan timbul nampak hina nabi lain pula. Maka di sanalah putus isyarat orang yang arif. Ingat. Tengok Syekh Daud kecek. Kemah dia kecek
Orang PhD tak tahu, hamba tak biasa dengar lagi orang PhD mengarang sehalus ini, sedetail ini perbahasa dia, selembut ini, seindah ini perbahasa orang-orang PhD. Tapi orang-orang tua dulu kecek, tengok di sanalah putus isyarat orang yang arif. Tak boleh kecek dah orang arif, tak boleh kecek dah. Siapa satu peringkat tak boleh isyarat hamba pun tak jadi dah. Dia peringkat pertama ilmu ini kita kecek. Oh. Kedua dia tak boleh kecek dah. Yawi isyarat. Kerana terlalu tak uti nak royak yawi isyarat. Tanda-tanda kecek. Nampak kiasa-kiasa, gambar-gambar. Hak tu siapa peringkat tak boleh nak kecek kiasa. Siapa peringkat isyarat. Isyarat sama ada isyarat dengan perkataan ataupun isyarat dengan perbuatan. Tu hal ke mana? Senyum lah dia. Tak tahu nak royak, hang tak tahu tidak ke mana. Akhir sekali senyap putus segala isyarat. Hak ni tak tahu dia setara mana ke sehingga tak boleh nak kecek gapo satu. Supaya kita lah. Oh jolo kau ilmu lagu ni. Lepas tu mula nak rekod gapo dia. Orang tanya, "Ai hang tak boleh royak." Pah dok kata gol ni. Ada orang kata, ilmu ni rahsia ni batiniah. Gini lah. Cutera hamba kepik jari dia mau dipitu. Kepik pitu. Aduh, bunyi. Bunyi lagi ada. Kalau kepik berat sini, oh. Tak bunyi dah ada, tak ada sebut dah ada. Bunyi oh saja. Cutera mari kereta geling. Pop. Senyap tak bunyi. Dia tak sakit ke? Selok dah, tak tahu kat mana dah kalau jerit. Maka manusia tu dia tahap tu dalam memberitahu pengetahuan. Ada panjang, ada semakin pendek, ada semakin pendek. Akhir sekali tidak bersuara berbunyi. Begitu juga zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjang. Illallah, illallah. Pendek sikit. Allah, Allah. Pendek sikit. Hu. Holy belakang sekali. Allah, hu. Bunyi. Akhir sekali senyap. Tak ada bunyi, tak ada gapo dia. Kohor pendek. Nah. Kita sebelum jumpa orang yang kita sayang dok cerita kat orang. Hamba nak pergi jumpa tu aku. Ini. Apabila panjang buah, marilah wakil pada tu aku. Oh, dia mari. Tak panjang dah, tak kecek panjang dah. Kecek lagi. Lagu mana tu aku ni lagu mana orang hok kita nak jumpa. Kecek pendek dah. Tak serupa kita buat kedai kopi sat ni. Hok lama kau dia kekak, kau pendek. Akhir sekali apabila masuk dalam jumpa dengan tu aku. Kecek lagi. Tak kecek dah. Tak perlu berkecek dah. Orang makan nasi khabu tak perlu sebut lagi nasi khabu. Orang makan dah nasi khabu tak payah sebut dah. Ada sebut nasi khabu. Nasi khabu bila nak makan nasi khabu, sedapnya lah nasi khabu. Tak makan lagi. Dia makan ada sebut lagi. Oh sedapnya. Oh sedapnya. Oh misalnya makan, oh sedapnya. Tak sedap lah mana. Kau mana sedap? Kau senyap bocor dinding, berau. Oh tu dia. Oh tu dia tu paling sedap sekali dia rasa ni. Hodok bunyi kecek. Oh sedapnya. Oh sedapnya. Tak sedap lah mana lagi. Cari hok mana bocor dinding ko. Hok 3 buku dari dia. Berau. Tu asik ngolak. Asik sungguh. Maka Syekh Daud nak royak cerita manusia tu lagu tu. Maka siapa sinilah putus dah isyarat. Habis dah coverage orang panggil. Kalau telefon kan, habis channel, habis coverage, tak boleh nak berhubung dah lah. Kerana terlalu dalam ia masuk ke dalam ilmu ketuhanan. Maka lemah dia daripada darat teh. Kita kalau selai dalam laut pun habis dah hubungi nak telefon, tak boleh pecah hacur lebu lagi. Kerana terlalu dalam masuk dalam nak mengenali Allah Ta'ala. Dan di sanalah kelu bagi segala lidahnya. Habis dah. Tak boleh nak kecek dah. Maka kadang-kadang orang arif ini supaya orang bodoh. Aku sedap lagi syarah. Dia tak jadi apa syarah. Tuhan. Oh lah gitu. Tak sedap sekepe abuk. Royak gak syarah sedap-sedap. Sebab apa? Kelu dah lidah hamba tak boleh nak kecek. Sebab tu kadang-kadang kita pergi jumpa wali tu kita nampak kita rasa kita lebih ada ilmu.
Kerana apa? Mulut kita tu sedap kecek. Dia tak sedap dah. Tak boleh nak kecek pakai senyap. Oh gitulah. Ikhlaslah. Mambo boleh royak. Zikirlah. Zikirlah la ilaha illallah. Tak ada kau nak syarah bab zikir gini nak terbang kau. Allah biasanya ilmu. Ha gitulah lah. Dia tak boleh nak kecek benda lagu ni. Maka keluarlah segala lidahnya. Lidah dia tak boleh nak kecek dah. Tidak ada bahasa yang dapat ditutur ke untuk nak menggambar ke apa yang ada dalam hati dia. Bahasa Inggeris tak layak, bahasa Melayu tak ada, bahasa Arab pun tak ada. Tak ada bahasa hamba nak mencerita ke apa dalam hati hamba. Kalau hamba mencerita ke pulak jadi dusta dah pulak tak kena dengan apa ada dalam hati. Daripada ibarat-ibarat dan hapus apa dah? Gapo tu? Dan di sana kelu bagi segala lidahnya daripada ibarat dan gapo tu? Tak ada tulisan jelas-jelas. Dan hanya senyo. Koro. Hapusnya kau gapo dia. Orang yang arif itu mengetahui ia akan hak dirinya dan mencebok daripada lauk makrifatnya atas sekira-kira penolongnya jua. Maka pas lagu mana orang arifin? Sekadar dia mampu nak beritahu sekadar tu saja. Maka dia sekarang duduk lemah dalam laut. Dia duduk tengah-tengah laut nak cebok ke apa dia pun tak tahu. Hak sekadar dia boleh beritahu. Hak tak boleh nak beritahu. Dan orang yang alim lagi mempunyai terang mata hatinya. Berkata ia sekadar barang yang didapat daripada bahagianya yang diberikan dia. Maka apabila orang duduk dalam laut, maka hak sekadar dia dapat habuai daripada laut tu, hak tu dia buat kelik rumah. Hak tu dia akan menceritakan kepada orang. Berapa butir mutiara dia mau dapat, hak tu lah saja dia mau boleh beritahu. Sekadar hak boleh saja, hak tak boleh. Bukan tu cerita dia. Tuhan bukan sekat tu ya. Banyak lagi. Patu hamba ni suruh nak selok dah ke apa dia. Hak dia mau boleh. Hak tu kali hak kecil sekali tak tahu. Orang lain boleh besar lagi. Ingat tabiat manusia. Apabila kali pertama mendapat ahwal dengan Tuhan, dia akan rasa ahwal dia paling tinggi sekali berbanding orang lain. Dia mengatik tu selok kau apa dia masuk alam mana, maka dia akan rasa dia paling tinggi berbanding orang lain. Kerana hak ni dia rasa, orang lain dia tak nampak rasa apa dia. Dia dok rasa dia paling tinggi sekali. Dan keadaan hakikat kunhuzatnya itu tersembunyi daripada sampai ilmu makhluk. Tak boleh. Keadaan hakikat diri zat. Kunhuzat tu kana huzat. Keadaan zat tu hakikat sebenar-benarnya tersembunyi daripada sampai ilmu makhluk. Tak siapa apa sudah ilmu Tuhan. Ilmu makhluk tak siapa, pengetahuan tak dapat. Dan hanya didapat itu qadar tajallinya jua. Hak kita faham tok wali duk ayat cerita nak selok gapo dia diri siapa tak boleh nak kecek. Qadar tajalli saja. Benda tak boleh semua pun. Supaya orang duk tengah laut dia kata. Hak qadar dia sempat cebok. Hak tu saja dia. Bukan tu laut. Oh ni laut. Bukan hak ni dia mau cebok. Hak hakikat sebenar pun tak boleh nak ayat cerita. Hak qadar pun. Hak ni pun nak selok dah merasa. Maka Tuhan lebih daripada tu lagi.
Wala yuhituna bi ayat kursi tu. Wala yuhituna syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tak ada orang boleh menguasai diri dia kecuali hak Tuhan beri. Tuhan beri sekadar dia mampu saja. Maka disebutkan dengan rumus dan isyarat jua. Maka apabila dah lah boleh qadar tajalli dah. Bukan hakikat pun, hak tu pun tak boleh nak sebut hak dapat qadar tajalli saat ni. Hanya mampu dengan rumus dan isyarat. Rumus ni tanda-tanda saja. Maka ramalah perkataan wali tu bi satahat. Satahat ni telatah dia. Maka sebutlah perkataan yang pelik-pelik. Bukan hakikat, bukan hakikat. Hakikat sebenar lebih jauh lagi pada pengetahuan wali itu sendiri. Maka untuk perkataan hu. Nah, tu saja boleh sebut. Ada tak boleh sebut ke apa satu. Ada macam-macam lah perkataan dia. Demikianlah adanya wallahu fauqa kulli zi ilmin alimu. Demikianlah kata Syekh Daud ambo nak ayat cerita. Ni pun ambo pun tak banyak semua lagi. Ingat Allah di atas setiap orang yang mempunyai ilmu ada hak lebih alim lagi yakni Allah. Surah Yusuf. Faidatun kata Syekh Najmuddin An-Nasafi wallahu a'lam. Belajarlah ilmu orang tua. Jangan dok rasa kepandaian kita saja yang paling hebat. Betul kau kita kalau salah pilih pemimpin. Menurut ahlu sunnah wal jamaah akan kekal dalam neraka sebab ia berkaitan dengan akidah. Salah pilih pemimpin, apa kaitan dengan akidahnya? Salah pilih pemimpin, salah tak dosa dah. Ambo pilih kakah ni. Dia dulu janji nak buat baik, tiba-tiba dia naik jadi jahat pasal kakah ni. Pas dosa kita ke? Kita kena tipu lah ni. Ambo ingat dia baik, pasal kakah ni naik, apabila ada harta, ada pitih, ada pengaruh, dia kubai juga. Kena tipu hidup-hidup kita. Dosa, tak dosa. Maka kalau kita pilih, dia janji buat baik, lepas tu kita pilih, dia buat baik sungguh. Kita akan dapat seher dia. Tapi kalau dia tipu kita, lah masa dulu kata ingat nak jadi baik, jadi lipat juga, tak dosa balik kita. Tetapi kalau kita tahu dah dia tu jahat, dia tu bukan ahlu sunnah wal jamaah, dia tu nak sebar wahabi, nak sebar ajaran sesat, nak sebar syiah, nak sebar gapo, jelas-jelas kita pun sokong dia juga dia, maka kita masuk dalam seher menyebar ke fahaman wahabi dia, fahaman syiah dia. Dok ambo bukan niat sokong dia atas nama wahabi tu. Ambo sokong atas nama dia pakai pio. Sebab dia tu imam ke? Maka tak dosa tak? Dosa juga. Sebab kita tahu jelas dia akan seorang buat sebar ke wahabi. Lagu tu. Kita hak dia ingat jawab lagu lain, kita ikut lain. Ustaz, kalau kita tak amal surah Quran tapi tiap-tiap hari baca Quran ikut nombor muka surat lah, adakah dalam kubur nanti akan jadi pelindung daripada azab kubur atau kena amal surah Al-Mulk juga? Gini, Al-Mulk ni ada nas dia. Nah khas untuk surah Al-Mulk sahaja. Kata boleh cegah daripada azab kubur. Lepas tu kita hamba tak amal surah Mulk tapi hamba minat tak baca sejuzuk sehari kau gapo. Kau kena amal tiap-tiap hari surah Al-Mulk. Ya, kena amal tiap-tiap hari. Tu khas untuk surah Al-Mulk. Tapi ada kelebihan Al-Quran secara umum. Secara umum bukan surah Al-Mulk, dia juga dapat menghalau daripada seksa pada dalam kubur. Ada hadis apabila malaikat nak mari kat sebelah muka kau gapo, maka Al-Quran jadi syafaat kepada dia. Umum. Misalnya dia baca Quran, tak baca surah Al-Mulk, tak ngamal surah Al-Mulk, tapi baca Al-Quran juzuk sehari kau gapo dia, maka dia juga dapat perlindungan secara umum. Lagu tu.
Bolehkah Nabi tidak akan tunjuk muka di mahsyar kepada orang yang tidak mengamalkan sunnah? Betul ke tak Nabi tidak akan tunjuk muka orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi? Gini, kita nak ayat guana ke Nabi ni penyayang. Dia akan tunjuk kepada umat dia. Tetapi ada keadaan dia dihalal daripada nak berjumpa dengan umat dia. Sebab masalah umat dia ada masalah. Maka mengamalkan sunnah Nabi ini yang hamba tak tahu. Adakah balasan dia Tuhan tak akan Nabi Muhammad tak akan tengok kita. Oh besar nah lagu ni. Nah percaya jadi kewajib dah pula. Tapi sunnah Nabi ni sunat sahaja. Nah. Hamba tak tahulah. Betul kodok orang tak amal sunnah Nabi Tuhan Nabi Muhammad tak si jumpa dengan dia, tak si tengok muka dia. Apa hukum baca Al-Quran daripada aplikasi telefon? Baca tulisan bahasa Melayu boleh kodok gini. Asalnya menulis Al-Quran dengan bahasa Melayu haram hukum dia. Contohnya surah Fatihah. Tulis B-I-S-M-I-L-L Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Apa? Sebab bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Maka bahasa Arab saja baru jadi mukjizat. Kerana ba ada makna dia. Sing ada makna dia. Kalau kita tukar dengan huruf B, hilang mukjizat dia. B-I-S, tak ada. B-I-S gitu biasa. Tapi bo, Arab ada bahasa jenis dia. Maka kalau kita tu eja B-I-S, maka hilang mukjizat Al-Quran tu. Tu jadi haram, tu berdosa. Tetapi ada setengah kata, untuk kita belajar menyebut Al-Quran. Misalnya kita tak pandai benar lah. Patutnya kena pandai deh. Kita pun eja. Okey, eja bis, bosing baca bis. Lagu mana bis? Kita betul ni. B-I-S bunyinya, bis. Untuk mengajar sahaja, bukan untuk kata nak tukar huruf Arab dengan huruf Melayu, bukan lagu tu. Tetapi untuk mengajar supaya dia boleh sebut dengan kata itu, maka dibenarkan atas dasar pembelajaran. Tapi semata-mata nak tulis ayat Quran sebutir dengan bahasa Melayu start daripada Al-Fatihah sampai Al-Quran Zinah, Bismillahirrahmanirrahim. Tulis gitu, maka bertukar hakbi tahu kok mana. Kalau an'am bagaimana? A-N, patu koma A-N. An ada baca ana jadi panjang pendek tak ada hilang habis. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu tak ada panjang pendek. Tambah A2. A3 tu ni harokat. Payah orang jadi bertukar taki nah. Lagu tu. Apa hukum kita bagi bangkai untuk kucing makan? Arnak mampu makan kucing, tak apa kucing. Dia tak ada syariat, makan benda haram, tak apa bagi curi pun tak dosa dia. Nah. Jadi bangkai arnak boleh makan. Adakah sah wuduk kalau ada kotoran bawah kuku sedikit macam mana? Gini, kotoran celah kuku ni tengok. Kalau benda tu daripada unsur luar macam minyak ke ataupun tepung gandum ke, kita ada wakil ke apa dia, maka tak sah. Kena hilang ke, kena bersih ke. Tapi kalau daripada sumber tubuh kita, daki ke apa dia, kita duk garu ke daki ke peluh tu, maka hak tu dimaafkan. Ya ada banyak pendapat, 3 pendapat hamba pilih pendapat ni. Hak ni hak muktamadnya. Ustaz, soalan mari hamba tanya hak dapat pahala 2 juta. Saya pernah dengar tok guru di Fatani mengajar baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamba tak tahu. Hamba rasa biasa dengar tapi hamba tak ingat boleh pahala 2 juta ke apa dia ni. No comment bab ni. Nak kata pasti pun tak tahulah. Suami nak kahwin lain, isteri tu minta cerai dengan suami tak nak cerai. Kalau pergi mahkamah tuntut cerai, dia boleh tak tutup harta sepencarian sebab isteri tu kerja suri rumah saja. Misalnya nak cerai apa dia ikutlah, hamba malah komen sebab dia hamba tak tahu. Sebab ni masalah peribadi orang ni. Kadang-kadang soalan ni nak suruh dia kita katak suami dia. Kita mana tahu. Takut isteri dia pula kubal lipat ke apa dia. Cuma apabila bercerai boleh minta harta sepencarian. Mintalah pergi jumpa Tok Qadi, dia akan selesai kes rumah masalah kita. Harta sepencarian ke apa dia ke boleh berlaku nah. Apa hukum kita bersumpah atas nama Allah? Atas nama Allah Nabi
Al-Quran kerana terpaksa, bukan atas kehendak diri sendiri, ada sah? Apa hukum kita bersumpah atas nama Allah, Nabi sallallahu dan Al-Quran? Mana? Wabillah, wabil Nabi, wabil Quran. Boleh kau nak bersumpah lagu tu? Tak apa, tak ada masalah. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ayat Quran kata, demi waktu fajar, tak ada Muhammad pun situ, tak ada Quran pun situ, boleh terjemah. Wasyamsi waduha, demi matahari dan waktu duha. Lepas tu boleh tak jadi kafir ke tak? Wahabi ya kata kafirnya. Ahli sunnah kata tak apa bersumpah atas nama lain, cuma molek bersumpah atas nama Tuhan. Benda yang paling besar sekali. Bersumpah atas nama Tuhan ada hukum hakir dia. Kalau kita sumpah, wallahi aku tak boleh makan dah buah naka misalnya, contohnya sakitlah orang, maka sumpah kita tu dikira pakai, maka ada hukum-hukum dia. Lagu mana hukum-hukum dia? Okey, kalau dia mau makan semula buah naka, kena bayar kifarat sumpah. Kifarat sumpah. Mana kalau kita kata demi basika ku yang harga mahal, maka hamba tak boleh makan buah naka, tak jadi sumpah tu, tak ada hukum pakai. Dosa tak dosa tak apa. Demi negara yang tercinta. Di surah kau tak ingat, tak boleh janji banyak tak ingat. Ustaz nak tanya, ayah dan ibu Nabi Muhammad adalah agama fitrah. Boleh atau tidak kita hadiah ke Fatihah kepada kedua ibu bapa Nabi? Sudah. Allah, juruhnya lah kawan ni metel-metel boleh hadiah Fatihah. Nak hadiah kepada kedua ibu bapa Nabi, orang agama fitrah. Tak tahulah. Hamba tak biasa dengar perbahasan ni. Tapi kalau nak hadiah ikut demo lah. Hamba tak tahulah, no komen. Tapi tak dosa kali. Hadiah kepada kedua ibu bapa Nabi. Fatihah. Ada tu hadiah Fatihah kepada anak Nabi, ada lagi. Kepada Nabi Ibrahim. Tu tak apalah. Anak Nabi ada lah macam-macam. Agama hak betul lah. Hak penting agama dia tu agama Islam, bukan agama kafir. Tak apalah hadiah, tak ada masalah. Ustaz, ada orang kata zikir guna tasbih tu bid'ah. Wahabi kata tu dah. Kerana dia rujuk hadis Ibnu Mas'ud. Apa pandangan Ustaz? Dia rujuk hadis Ibnu Mas'ud. Hadis apa dia? Hamba pun tak ingat hadis Ibnu Mas'ud ni. Hadis apa dia? Allah Ta'ala Nabi Muhammad perintah suruh zikir bil anamil, dengan jari-jari kau tu. Hadis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis tu kata Nabi Muhammad suruh zikir dengan jari-jari. Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat perempuan berzikir dengan jari-jari. Tu dalil tak boleh guna tasbih. Wahabi kata. Ada Nabi Muhammad kata, jangan guna tasbih. Tak ada. Tapi Nabi Muhammad suruh guna jari. Bila masa hamba pakai kaki? Hamba nak tanya bila masa hamba pakai kaki lah ni hamba sebab. Dan mau yang mikir molek kata, Nabi tu suruh guna tangan ke? Jangan gunalah sebeh. Siapa dia ayat lagu ni? Siapa dia ayat lagu ni? Syarah lagu ni. Siapa dia ayat syarah? Siapa dia boleh syarah ke? Jangan lesek ke Nabi. Nabi tak kata, jangan tak kata. Hamba tipah pala, hamba tipah pala. Kalau Nabi tak kata sudah. Kalau Nabi kata semua sebeh dengan tangan. Nabi tak lagi ada sebeh dengan tasbih. Tak. Patut demo, jangan tambah. Kalau Nabi kata tasbih dengan jari-jari. Lagu mana tasbih dengan jari-jari? Dia mau ngaji lagu mana syarah dia? Tasbih dengan jari lagu mana? Pertama, tak ada orang sebih dengan kaki dulu. So, kedua, orang sebih dengan jari belakang dia pakai jari. Maka ulama kata tasbih dengan jari lagu ni. Tu maksudnya. Bil anamil. Anamil ni jamak daripada unmulah. Unmulah ni jari. Anamil dengan jari-jari kamu. Ni, tengok orang sebih lagu mana. Tengok amal sebih ni pakai jari-jari bil anamil. Kau bil jari kaki ni. Jelas perbuatan. Maka maksud ulama-ulama sufi syarah maksud dengan jari-jari lagu ni. Jangan sebeh gini. Tak habis jari kita. Nabi nak suruh padilak semua, pegang semua jari kita. Tu bil anamil. Nabi tak ayat kata maksud gini. Ya syarah gini, bil anamil ni dengan jari-jari kamu. Tiga kata apalah. Cuma ada yang mau sebeh 300,000 Nak kira ke mana? Jelas.
Tak tahu mana lah. Tu maksud bil anami. Nah, ni. Oi, ada orang ngatik gini. Bil anami lah ni. Nah, tak tahu maksud hadis Ibnu Mas'ud ni lagu mana hamba tak tahu tu. Cuma kalau maksud hadis itu maksud ni bil anamil tu maksud dia syarah dia. Siapa dia syarah lagu tu hamba tak bisa dengar. Malah hoyak. Siapa dia syarah lagu tu? Nah, demo cari diri ya. Tengok. Demo rasa ilmu demo sorang. Demo yang boleh syarah. Hamba nak syarah juga. Dah demo syarah bejok, hamba nak syarah bejok juga. Tengok, demo pun bejok. Hak Nabi tak lari apa demo buat? Hoyak. Hamba nak lari juga. Hamba nak suruh benda hak Nabi tak royak juga. Nah. Jadi tu maksud dia. Nah. Benda hak gora-gora, hak serius-serius juga. Tu maksud dia. Nah. Ketiga, solat saya rasa nak mutah. Tapi kita dapat tahan lah awal-awal. Kemudian rasa nak mutah pula. Tapi kali ni keluar dah pula Bukan nak mutah dah tu, mutah dah tu lagu tu. Adakah batal solat kalau kita telah? Telah semula tubik ni telah. Batal. Batal lah weh. Nah, masa tak tubik tu tak apalah. Tapi kalau gluk jatuh semula, batal lah. Seperti mana pelajaran lalu, hakikat wujud adalah hanya Allah Ta'ala sahaja. Tetapi adakah bila mana manusia yang diseksa dalam kubur maupun di neraka itu Allah juga kau yang diseksa? Pandai sangat mengajar. Pandai dah lah, ada dah lah. Hok bisa-bisa. Dia kata kalulah wujud ini hanya Tuhan sahaja. Tak ada wujud yang selain daripada Allah. Nah, dia kata dah. Ni kenyataan dia ni hangpa baca dah. Dia faham qada hangpa syarah ni tak suku pasal tapi hangpa baca perkataan dia. Dia kata dah. Dia kata soalan ni kata dah. Kok hangpa mengajar tu lagu lain. Dia silap faham dah ni. Dia kata, seperti mana pelajaran lalu. Dia kata hok hangpa kata. Seperti pelajaran hok dulu-dulu lah ustaz kata, hakikat wujud adalah hanya Tuhan saja. Dia sebut lagu tu. Hakikat wujud hanya Tuhan saja. Bukan kata hak wujud secara hakikatnya Tuhan saja. Lain ayat ni orang kepeh lagu lain ni ayat ni. Dia kata Tuhan berlaku-laku. Jadi hak masuk neraka tu Tuhan juga ke? Dia nak tanya lagu tu. Lah ni awak beriktikad, kita, saya, guru-guru saya beriktikad Tuhan tidak bertepat. Macam mana Tuhan boleh masuk neraka? Suluh tama dulu. Sekalipun hak wujud secara hakikat yang sebenar, hak wujud hakikat adalah Tuhan. Makhluk ini adalah wujud majazi dia panggil. Sandaran saja perlu kepada Tuhan kewujudan dia. Hak masuk neraka, makhluklah Tuhan tidak tepat. Tuhan tak ada istilah masuk, keluar apa. Hak ni ramai orang terkeliru. Dia dalam pengajian ilmu hakikat, apabila dia mengaji hak wujud hanya Tuhan, padahal neraka tu Tuhan juga hak kena kata. Hak api neraka apa semua hak kena bakar tu Tuhan juga, muka Tuhan belaka. Ingat Tuhan Tuhan tak tepat. Jangan baca sifat saja kan. Tuhan tak masuk, Tuhan tak keluar. Jangan mau kata Tuhan belaka. Ada seorang tu duk mengajar ilmu hakikat, dia duk buah kedai kopi. Dia kata Tuhan belaka-laka. Tak semaya pun Tuhan, hatu pun Tuhan, jepuk ni kita makan pun Tuhan, habis Tuhan belaka. Maka adalah seorang orang mursyid yang tengok. Dia ngaji juga ilmu hakikat. Dia kata kalau demo kata Tuhan belaka tak apalah. Demo dengan Tuhan, demo masuk neraka kata. Masuk neraka pun Tuhan. Tapi demo hok sakit. Demo hok menau. Tuhan tak menau, Tuhan tak masuk, Tuhan tak gapo. Demo kata Tuhan belaka okey. Senyap kawan tu. Hok masuk neraka tu siapa dia? Dia lah. Tuhan tidak masuk, Tuhan tidak keluar. Dah kata jepuk pun Tuhan, karipak pun Tuhan, dia pun Tuhan. Hok mana so Tuhan? Masuk neraka lah demo. Tuhan sangat. Masuk neraka lah. Tuhan tak masuk, Tuhan tak keluar. Hok menau demo. Hok sakit demo, hok kafir demo. Mudah sebut. Dia pun tu kata ngaji ni kalau tak jumpa mursyid pening selalu. Ada kata Tuhan kita kata dia. Tuhan belaka ke? Bukan Tuhan juga dia. Senyap lalu. Macam-macam ilmu ni. Dia mau kata Tuhan bukan Tuhan dia. Bukan Tuhan juga dia. Tak salah kecek ngaruk belaka. Ajaran mengaruk belaka. Hok masuk neraka pun Tuhan. Setan pun Tuhan.
Tuhan pun setan. Mengarut belaka lagu ni. Tak tahu wali ili alif jatuh. Oh ni mengarut bukan ajaran tasawuf, bukan ajaran hakikat ni. Ni mengarut qasi qadar ni, bukan ahli sunnah wal jamaah dah ni. Jadi hok masuk neraka tu kita. Hok sakit tu kita. Hok menderita tu kita. Tuhan tidak ada tempat, Tuhan tidak bertempat, Tuhan tidak berada di neraka, tidak di syurga, tidak di mana. Pas dikata kita Tuhan duduk dalam neraka apa pula nya? Kita duduk dalam neraka nya, tak dengar kata sangat. Senyap selalu kawan tu. Habis hujah lalu. Orang kalau orang dok buat dok kata Tuhan tu belaka, masuk neraka lah demonya. Tuhan tak masuk neraka, Tuhan tak sakit, demo sakitnya. Nak tanya macam mana cara tafakur yang betul dalam Islam. Tafakur ni fikir. Berfikir ni banyak cara lah. Ada 3 Imam Haddad kata. Berfikir mengenai nikmat hak Tuhan wi kepada kita. Pertolongan Tuhan. Melahirkan sifat terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Bertafakur mengenai kejadian makhluk-makhluk Tuhan. Melahirkan sifat kenal Tuhan. Makrifat Tuhan. Kehebatan Tuhan. Tafakur mengenai dosa. Melahirkan sifat taubat. Tafakur dosa kita. Kita kata kita orang hebat, orang tasawuf, orang hakikat. Kita ni semaya khusyuk kodok. Tak khusyuk. Tak salah dosa dalam ambo dok kecek ilmu hakikat, ilmu biso, ilmu goni, ilmu gapo. Dia mau ngopak orang Allah dosanya lah ambo. Hak tu dulu tak lepas dah. Kaya ilmu hakikat. Hakikat kau hakikat nafsu demo. Ustaz mimpi basuh siang. Minta ijazah doa amalan harian untuk bagi rajin solat tak tinggal. Semayalah jangan tinggal. Nama ada doa dalam Al-Quran dah. Apa dah? Wa min zurriyati, doa ya Allah itu aku jadi muqim masalah, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang. Wa min zurriyati, dan zuriat-zuriatku. Allahumma ja'alni Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min zurriyatina. Gitu. Tak ingat dia mengajar koksi, tak ingat ayat Quran, tak apa. Biasa ya tu tak tahu tu. Cakap nak tunjuk kita tu boleh berlaku, biar nampak jangan nampak sempurna sangat ke. Ambo ni orang jahil, dia kata jahil ambo terima betul. Ada orang tak boleh terima kata dia jahil, hak tu masalah. Ustaz Muhaiza, apakah makanan rohani? Rohani maknanya ruhani. Apa maksud ruh? Ruh lah. Benda-benda yang dibangsa kepada ruh. Ruh makan nasi, dok. Ruh tidur, dok. Ruh gitan dah, dok. Lepas tu ruh ke apa dia? Ya ada makannya dia. Jasmani ada makannya dia. Rohani pun ada makan. Jisim ni tubuh. Jasmani benda-benda yang dinisbah kepada jisim. Ruhani. Ruh maka dinisbah kepada ruh dipanggil rohani. Ya ada makannya dia, ya ada makannya dia. Apa dia? Taat ke Tuhan, sifat mahmudah, zikir, ma'rifat tu semua makannya rohani. Kena ada berlaku. Nak minta ustaz senarai ke kitab Jawi asah fardu ain. Belajarlah kitab gapo-gaponya. Kitab apa dia? Kitab apa dia tak ingat dah. Misbahul Muni ko, kitab Faridah ko, kitab Musalli ko, belajarlah. Nak senarai banyak-banyak tak tahu ambo pun tak ingat juga. Tolong cerita ke tuan guru ayah mak Telaga Biji. Ayah mak Telaga Biji. Bapa tanya ambo tu, ayah mak Telaga Biji tu. Ambo tak kenal lah mana ayah mak Telaga Biji ni. Ambo tak duduk lama dengan dia. Di antara guru ambo lah. Guru rohani ambo. Nak oyak cerita lagu mana, tahu perjalanan hidup dia sebab dia umur lah ni 80 lebih dah, 81 dia. Pengalaman rohani dia tu hebat. Mudah amat nak sebut sikit saja. Pengalaman rohani dia sangat hebat. Give jumpalah dengan dia. Pelajaran dia ngaji mana ko sangat panjang lebar cerita pengalaman hidup dia. Ada benda boleh dicerita, ada benda tak boleh dicerita kepada orang. Pas nak tahu gisdi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.